Assalamualaikum. Jom belajar dengan Mami Intan. Jangan lupa subscribe channel Mami, like and share semua yang Mami kongsikan, dan jangan lupa tinggalkan komen anda. Okey, kita akan bincangkan berkenaan dengan dihybrid inheritance. Okay, dihybrid inheritance ni adalah law of independent assortment ataupun kita juga panggil sebagai Mendel second law. So dalam law of independent assortment, dia menerangkan bahawa during gamete formation means ketika proses meiosis, each allele of one gene is assorted independently with allele of another genes. Alright, itu yang cuba dikaitkan oleh Mendel dengan law of independent assortment regarding to the meiosis. Alright, ini adalah gambaran apa yang berlaku during the meiosis lah. Okay, so bila kita bincangkan tentang dihybrid ni, dihybrid ni sebenarnya adalah inheritance of two characteristic. Okay, kalau monohybrid, inheritance of one characteristic, tetapi dihybrid adalah inheritance of two characteristic. So that's why setiap karakteristik tu akan dikawal oleh satu genes. Okay, sebab itu bila melibatkan dua karakteristik, so in one time kita akan melibatkan dua gene, yang mengawal dua karakteristik. Right. Ini adalah keadaan gambaran kromosom dalam keadaan dihybrid. Kalau kita tengok dekat sini kita ada kromosom yang membawa gene P, nampak? Kromosom yang membawa gene P dan kromosom yang membawa gene Q. So sekarang ni jelas ada dua gene P dan gene Q, di mana setiap gene tu of course lah akan ada dua alternative form of allele yang akan bergabung membentuk genotype, right, untuk gene itu, dan gene Q pun sama, mempunyai dua alternative form of allele yang akan bergabung untuk membentuk genotype, di mana semua allele daripada kesemua gene nanti akan bergabung untuk membentuk satu genotype. Right. Okay, kita ambil contoh lah, senang sikit you all nak bayang. Okay, sekarang ni kita ada dua karakteristik. Flower color satu, height ketinggian satu, right, and saya ambil lah huruf A untuk mewakili gene for the flower color, and huruf B untuk mewakili gene untuk ketinggian. Right, and kita tahu untuk setiap gene akan ada A dominant. Okay, di sini kita ambil contoh akan membawa phenotype warna purple. A recessive, A kecil tu akan membawa phenotype warna putih. And begitu juga dengan B dominant, B besar tu akan membawa keadaan tall, and then B kecil tu akan membawa phenotype dwarf. Alright. Okay. So ini adalah keberangkalian gabungan di antara alel kedua-dua gene. Contoh, alel daripada gene A, kita ada A besar, and then alel daripada gene B, kita ada B besar. So, kalau dalam keadaan gabungan kromosom ni, sebenarnya kita akan memperolehi genotype AABB. Okay, so this is how, macam mana kita nak gabungkan kesemua alel yang terlibat dalam keadaan dihybrid. So dalam keadaan homozygous dominant for both trait ni, yang AABB ni, kalau kita tengok dia punya phenotype, alright, dia adalah purple and dia adalah tall. Okay, kita tengok keadaan kedua gabungan alel-alel ni. Kita ada A dominant, A recessive, kita ada B dominant, kita ada B recessive, and right, so kita tengok dia punya genotype. So genotype dia adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. And then kalau kita tengok dia punya phenotype, masih purple and tall. Right. Kita tengok keberangkaian ketiga gabungan alel-alel tu yang kita tengok ada A recessive, B recessive, B recessive, and of course jelas di situ genotype dia adalah AABB recessive. Alright, and bila kita tengok dia punya phenotype, phenotype dia adalah Y and dwarf. Okay, so ini adalah tiga keberangkalian keadaan genotype yang boleh
wujud dalam keadaan dihybrid. Okey yang. Okay, so menurut Mendel, berkenaan dengan dihybrid cross ni, bila Mendel jalankan eksperimen pure breeding kepada pokok yang mempunyai bunga berwarna purple dengan pokok yang mempunyai bunga berwarna putih tetapi pendek, right? So apa yang Mendel dapati, anak dalam first generation dia kesemuanya adalah tinggi dan berwarna purple, right? And Mendel teruskan lagi eksperimen sehinggalah dia memperolehi generasi yang kedua ataupun second generation, di mana Mendel telah menjalankan self cross kepada first generation. Alright, so apa yang Mendel dapati dalam second generation yang dia mendapati akan wujud 4 fenotip anak generasi kedua. Kalau generasi pertama tadi hanya ada satu jenis fenotip saja kan, kesemua adalah tinggi dan purple flower. Tetapi dalam generasi yang kedua, hasil daripada F1 self cross tadi, Mendel dapati ada pokok yang mempunyai bunga warna purple tetapi tinggi. Ada pokok yang mempunyai bunga warna putih tinggi. Ada pokok mempunyai warna purple dwarf, right? Ada pokok yang mempunyai bunga putih and dwarf. So di sini jelas kita ada 4 keberangkaian fenotip anak yang terhasil dalam second generation. Tetapi bila kita tengok dia punya ratio, purple tall 9, white tall 3, purple dwarf 3 dan juga white dwarf 1. So it's like dia dalam keadaan 9, 3, 3, 1. Right? Okay. So kita akan tengok menggunakan genetic diagram actually macam mana terhasilnya F2 generation ni phenotype ratio dia adalah 9, 3, 3, 1. Okay. Right? Jom kita buat genetic diagram untuk dihybrid. Okey, kita tengok keadaan pertama dahululah. Dihybrid, di mana F1 kita jalankan self cross kerana kita juga akan lihat keadaan di mana dihybrid F1 dia kita akan jalankan test cross. Okey. Right? Seperti apa yang Mendel telah buat, kita akan jalankan pure breeding. Tolong ingat semula maksud pure breeding ni kita akan kahwinkan antara parents homozygous dominant, purple tall dengan parents homozygous recessive white dwarf. Right? Itu maksud pure breeding ataupun true breeding. Okay. So kita turunkan gamet. Gamet daripada parent pertama, A, B besar. Jangan lupa letak dalam bulatan untuk mewakilkan gamet tu yang. Daripada parents yang kedua kita ada A kecil, B kecil. Letak dalam bulatan. Alright. And then, bila kita dah perolehi gamet ni, kita just gabung jalankan kedua-dua gamet ni untuk memperolehi first generation offspring. Right? F1 tu adalah first generation. So, anak ataupun offspring dalam first generation dia, kalau kita tengok semuanya mempunyai genotype A besar, A kecil, B besar, B kecil. Alright? And bila kita tengok dia punya phenotype, kesemua anak dalam first generation adalah purple dan juga tall. Right? Okay, but kita perlu teruskan sehingga kita memperolehi second generation. So, saya dah maklum tadi, untuk bahagian pertama ni kita akan jalankan self cross. So sepatutnya you all dah faham lah. Bila kita katakan self cross means kita akan crosskan antara induk ataupun parents A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan parent yang sama genotipenya iaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Right. Okay, so seterusnya seperti biasa kita turunkan gamet. Right? Okay. So this is a dihybrid yang melibatkan 2 gene, melibatkan 4 alel. So sebenarnya ada 4 keberangkaian gamet yang boleh terbentuk dalam keadaan parents heterozygous. Means bila saya sebut parent heterozygous, A besar, A kecil, B besar, B kecil. That is a parent heterozygous. So daripada parent heterozygous ni yang 4 possibility of gamet yang akan terhasil adalah yang pertama A besar, B besar. Right? Yang kedua A besar, B kecil. Yang ketiga A kecil, B besar. Dan yang keempat adalah A kecil, B kecil. So this is 4
possible gamete yang boleh terhasil daripada parent heterozygous. Untuk parents yang kedua pun sama. Okay. A kecil B besar dan A kecil B kecil. Right. Okay. So now kita nampak kita ada 8 gamet. 4 daripada parents yang pertama kan, dan 4 daripada parent yang kedua. Right. So disebabkan gamet ni agak banyak yang, so kita tak digalakkan untuk gabung jalinkan all the gametes menggunakan cara biasa. Means bila saya sebut cara biasa macam ni, right? So kita digalakkan menggunakan satu kaedah yang kita panggil sebagai Punnett square. Okay, apa yang dikatakan dengan Punnett square? Alright, kotak ni lah. This is a Punnett square. So kalau soalan minta kita lukis Punnett square, so awak kena lukis kotak ni. So apa yang perlu ada dalam kotak ni? Okay, bahagian atas ni yang, okay, bahagian atas ni, okay, ini semua adalah gamet. Ni gamet. Kalau awak tanya gamet daripada mana, madam? Ni lah gamet ni lah. Yang ni. Right. Okay. Right. So, and then untuk bahagian sini pun sama, gamet juga. Right? Gamet daripada mana? Okay, gamet daripada bahagian sini. Okay, pasangan dia tadi. So you just list down all the gamet yang terbentuk daripada parents yang terlibat tu. Okay. So sekarang ni kita dah ada letak semua gamet yang possible. Okay, dalam Punnett square kita. So, apa yang kita kena buat seterusnya, kita perlu gabung jalinkan kedua-dua gamet tadi. Okay, contoh yang pertama. Okay, saya akan gabungkan gamet yang ni dengan gamet yang ni. Right. Okay, kita akan dapat genotype A besar, A besar, B besar, B besar. Nampak? And then, okay, you all juga kena nyatakan dalam Punnett square ni, A besar, B besar, B besar ni, dia punya phenotype macam mana. So, phenotype dia adalah purple tall. Alright. Okay, then, okay, awak gabungkan pula, okay, gamet yang ni dengan gamet yang ni. So, kita akan dapat, nampak, A besar, B besar, B kecil. And, bila kita tengok dia punya phenotype, purple tall. Right. So, gabung jalin tu awak kena teruskan kepada semua bahagian kotak yang kosong tu. Okay, kita teruskan bahagian sini. Right. Purple tall. Yang ni. Purple tall juga. Okay, teruskan kotak yang seterusnya. Okay. Right. Okay, A besar, A kecil, B besar, B kecil, purple tall. Kalau you tengok tadi, A besar, B besar, B kecil membentuk phenotype yang agak berbeza ya. Okay, purple dwarf. Right. Okay, yang ni pun purple dwarf. This one masih purple tall. Yang ni purple tall. Right. A kecil, B besar ni white tall. Okay, phenotype yang lain. And okay, A kecil, B besar, white tall juga. And then yang ni masih purple tall. This one purple dwarf. Right, yang ni white tall. And then yang terakhir A kecil, B kecil mean genotype yang paling resesif white dwarf. Right. So, kalau you all tengok dalam Punnett square kita ni, awak akan nampak ada 4 phenotype yang berbeza kan? Okay, yang pertama yang warna purple tu. Yang saya warnakan dengan warna purple tu purple tall. Alright, yang kedua purple dwarf yang warna hijau tu kan? Yang ketiga white tall yang warna biru tu. Dan juga yang keempat adalah white dwarf yang warna pink tu. So, bila korang bilang ataupun kira bilangan offspring means kotak-kotak ni, okay, kotak-kotak ni ini adalah offspring tau. Okay, anak generasi kedua yang possible dihasilkan. Alright, so ada 16 possibility of offspring sebenarnya yang boleh dihasilkan dalam second generation. Hasil daripada dihybrid F1 self cross. Tetapi dalam 16 offspring ni, okay, ada 4 keberangkalian phenotype yang terhasil, iaitu purple tall, purple dwarf, white tall dan white dwarf. Okay, dalam ratio yang berbeza. Okay, kalau kita bilang purple tall ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak? Okay, purple dwarf ada 1, 2, 3. White tall ada 1, 2, 3. White dwarf ada 1. Sebab itu, bila kita tengok phenotype ratio dia, okay, ini adalah genotype ratio.
bila kita tengok phenotype ratio dia, dia mempunyai 9 purple tall plant. Nampak? Dia ada 3 white tall plant. Dia ada 3 purple dwarf plant dan dia ada 1 white dwarf plant. Macam inilah sebenarnya macam mana Mendel tu memperolehi phenotype ratio 9, 3, 3, 1. So 9 tu merujuk kepada purple tall, 3 tu white tall, 3 tu the purple dwarf and 1 itu merujuk kepada white dwarf. Right. Okay, so this is the phenotype ratio dalam second generation. Alright, dalam keadaan dihybrid F1 undergo self cross. Okay. Right. So yang ini adalah genotype ratio untuk crosses jenis dihybrid F1 self cross lah. Kalau kita tengok kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 genotype yang berbeza dalam nisbah yang berbeza lah. Okay, contoh A besar, A besar, B besar, B besar ada 1. Okay, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil ada 1. A besar, A kecil, B besar, B kecil ada 4. Right? So macam mana dapat nombor tu? You all bilang je lah. Okay, daripada 16 anak tu, okay, ada berapa keadaan genotype yang awak nyatakan tu. Boleh? Right? Okay. Okay. Okay, tadi keadaan dihybrid self cross. So seterusnya kita nak tengok keadaan bila dihybrid F1, okay, kita undergo the test cross. Kita dah tahu maksud test cross, okay, kita akan crosskan dengan individu homozygous recessive. Right? Okay, dalam keadaan ni dia mempunyai genotype A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. So apa perbezaan di antara dihybrid F1 self cross dengan dihybrid F1 test cross adalah phenotype ratio dia dalam second generation. Kalau tadi phenotype ratio dia adalah 9, 3, 3, 1 kan, tetapi sekarang ni bila kita jalankan dihybrid test cross, kita akan dapati second generation dia mempunyai phenotype ratio 1, 1, 1, 1. Okay, so untuk buktikan keadaan ni kita cuba buat dia punya what we call the genetic diagram. Okay. Right, kita teruskan dengan F1 test cross sebab penghasilan A besar, A kecil, B besar, B kecil itu sama saja adalah hasil daripada pure breeding. Right, so kita buat dia test cross. Okay, so kahwin ataupun cross dengan homozygous recessive. Okay, kita turunkan gamet. Okay. And then gamet daripada pasangan dia pada yang kedua adalah A besar, B kecil. Disebabkan gamet tak terlalu banyak, so kita boleh gabung jalinkan seperti biasa. Okey, ini gabungan pertama, kita akan hasilkan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kedua, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Ketiga, A kecil, A kecil, B besar, B kecil. Dan yang keempat, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Right. So bila kita tengok dia punya phenotype, okay, satu akan memberi purple tall, satu memberi keadaan purple dwarf, satu memberi keadaan white tall dan satu memberi keadaan white dwarf. So sebab itu phenotype ratio untuk dihybrid F1 undergo test cross adalah 1, 1, 1, 1. But when we go to the genotype ratio pun sama, ada 1 A besar, A kecil, B besar, B kecil, 1 A besar, A kecil, B kecil, B kecil, 1 A kecil, A kecil, B besar, B kecil dan 1 A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Boleh. So this is keadaan dihybrid bila F1 undergo test cross. And tadi kita dah tengok macam mana keadaan penghasilan phenotype ratio in second generation dia adalah 1, 1, 1, 1 kesan daripada F1 test cross. Right. Okay, ini table just nak tunjukkan perbandingan lah di antara dihybrid dalam keadaan self cross dan juga dalam keadaan test cross. Okay, kita tengok dia punya phenotype ratio dia. Kalau F1 self cross 9, 3, 3, 1. Ratio ni tetap yang. Okay, selagi dia mematuhi hukum Mendel. Okay, and then yang kedua F1 test cross kita ada 1, 1, 1, 1. And then genotype ratio dia untuk self cross kita ada 1, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 1, 1. Tetapi genotype ratio dalam keadaan F1 test cross, okay, means dalam F2 adalah 1, 1, 1, 1. Okay, right. Okay, so thank you. Itu sahaja.
Thanks for watching. Jangan lupa subscribe channel Mami, like and share apa yang Mami kongsikan pada kali ini, dan jangan lupa tinggalkan komen. Sehingga berjumpa lagi. Bye.